Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Okey, kita continue, kita sambung. Okey, kita sambung dengan pengajaran kita yang sebelum cuti hari tu. Minggu lepas kita buat teknik menjawab. So nanti insya-Allah cuti sekolah nanti kita akan continue dengan teknik menjawab lagi. So hari ini, minggu ini, okey, saya nak habiskan untuk bab 2. Okey, saya nak habiskan untuk bab 2. Okey, so hari tu kita berhenti sampai alkohol. Okey, kita dah belajar mengenai kamu dah lukis. Okey, kamu dah lukis macam mana. Okey, kamu dah lukis macam mana penghasilan. Okey, pendehidratan alkohol kamu dah lukis, pengoksidan alkohol pun kamu dah siap. Okey, dan ini pun kamu dah buat. Okey, tahniah kepada semua pelajar. Okey, so kita continue, kita sambung dengan sifat kimia asid karboksilik. Okey, apa yang kamu belajar dalam ini? Okey, macam yang alkana, alkina, alkohol, kamu belajar sifat kimia tu maksudnya mengenai tindak balasnya. Okey, bagaimana tindak balas bahan kimia tersebut dengan sesuatu bahan. Okey, so kita tengok. Okey, pertama sekali kita nak tengok macam mana actually asid karboksilik ni terbentuk. Bagaimana? So, kalau kamu tengok daripada sini, okay, buku teks kamu, okay, semua orang buka buku teks, okay, tulis tarikh hari ni, okay, muka surat 94 ya, okay, tulis tarikh hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Okay, tulis hari ni hari, alamak kenapa pen cikgu tebal? Isnin ke Isnin? Oh, hari ni hari Isnin. Astaghfirullahalazim. Nak Selasa pula Cikgu Ziana. Terima kasih Syamil. Okay, Selasa. Okay, hari ni hari... Selasa lagi. Isnin. Ya Allah. So, hari ni hari Isnin. Berapa hari bulan? 24. Okay, 24 hari bulan 5. So, bagaimana sebenarnya asid karboksilik ni boleh terjadi? Bagaimana dia boleh produce? Macam mana dia boleh terhasil? So, asid karboksilik dia boleh terhasil melalui pengoksidaan alkohol. Kamu dah belajar mengenai alkohol kan? Kamu dah belajar mengenai sifat kimia dia kan? Bagaimana alkohol itu bertindak balas untuk menghasilkan karboksilik? Melalui proses pengoksidaan. Apa tu cikgu proses pengoksidaan? Kamu dah belajar dalam bab 1. Okey. Proses pengoksidaan ini dia menggunakan ejen pengoksidaan. Okey, apakah ejen pengoksidaan yang digunakan? Okey, sama ada kalium manganat, okey, potasium manganat ataupun kalium dikromat berasid, okey, ataupun potasium dikromat, okey, solution secara reflux. Apa tu secara reflux? Secara reflux macam ini. Ini bentuk secara reflux. Okay, soalan ni tak pernah lagi keluar. Okay, tak pernah lagi keluar. And beware. Okay, mana tahu tahun ni dia nak keluar. So, cikgu kata tadi melalui alkohol. So, this is your alcohol. Okay, ini adalah alkohol kamu. Alamak. Astagfirullahaladzim. Ini ada alkohol. Ada ambil. Ada benda tercontek-contek macam budak-budak kecil pula. Okay, ini adalah alkohol. So, ini adalah alkohol. So, kalau boleh namakan apa ni, dia ada dua. Met, it. So, this is the ethanol. Okay, ethanol. So, kalau kamu boleh buat dia punya chemical formula lagi bagus. C2H1235. C2H5OH. Tindak balas, okay, dengan ejen pengoksidaan. Kamu akan dapat apa? Dapat asid karboksilik. Okey, bagaimana asid karboksilik ini terjadi? Okey, kamu tengok ada berapa C? 1 and 2. So, C2, H1, 2, 3. H3. Okey, salah cikgu. Bukan macam ini. Kamu kena namakan yang ini pula. So, ini salah. Kadang-kadang saya nak tunjukkan. Selalunya pelajar dia akan confuse buat macam ini. Okey, so salah macam ini. Kamu nak buat ni salah. So, macam mana kamu nak buat? Kamu tuliskan yang ini dulu. Okay. CH3COOH tambah COOH yang ini ya. Okay. So, tambah H2O. So, kamu boleh tulis dekat kamu punya buku. Okay. Buku nota. Kamu tulis penghasilan alkohol. Okay. C2H5OH oxidize. Proses pengoksidaan, kamu akan dapat CH3COOH tambah air. Okey, ini bentuk structure.
Yang cikgu tulis ni dalam bentuk chemical formula ataupun formula kimia. Okey. So ini kaedah bagaimana kamu nak buat proses pengoksidaan. Okey, dalam ni pastikan aras air ni lebih tinggi daripada etanol dan kamu tambahkan ejen pengoksidaan di sini. Okey, pastikan arasnya adalah air lagi tinggi berbanding dengan etanol dan ejen pengoksidaan. Okey, kemudian kamu letakkan kondenser ribet kat sini, pastikan air masuk di bawah. Okey, air keluar di atas. Okey. Kemudian, sifat kimia asid karboksilik. Kamu dah pernah belajar, asid karboksilik yang dipelajari melalui tindak balas asid etanoid. Sifat asid, nama pun asid. Bila dia adalah asid, so tindak balas dia mesti adalah dua tindak balas sahaja, iaitu tindak balas sebagai dia adalah sebagai asid dan tindak balas dengan alkohol. So, macam mana sebenarnya? Sebelum itu, saya nak tunjuk asid karboksilik yang ini ya, COOH. Ini yang kita panggil functional group ataupun kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi dia adalah karboksil. Karboksil. COOH. Ini adalah karboksil. Yang pertama, kamu dah belajar mengenai, tadi saya ajar mengenai, ingat balik, saya ajar mengenai bagaimana production ataupun penghasilan asid karboksilik daripada alkohol melalui proses apa? Pengoksidaan. Sama ada dia menggunakan kalium manganat ataupun kalium dichromate. Kemudian, tengok sini. Ini yang kamu sebenarnya nak belajar. Tindak balas asid etanoid ada 3. Yang pertama, asid karboksilik bersama dengan base. Yang akan menghasilkan garam karboksilat dan air. So kamu boleh buat dia punya equation dekat sini. Contoh, ini adalah asid karboksilik. Tindak balas dengan base. Base tu maksudnya alkali lah. Dia akan dapat apa? So, tengok sini betul-betul cikgu tulis. CH3COO yang ini, dia akan combine dengan logam yang ini. Metal yang ini. So, dia akan combine dengan ini. So, that's why kenapa? Sebab dia ada 2 dekat sini, kita kena letakkan 2. So, nama dia dekat sini adalah cuprum 2. Cuprum 2 etanoid. Cuprum 2 etanoid. Kemudian, H dengan O nak pergi mana? H dengan O nak pergi mana? So, H dengan O sini dia akan combine untuk menjadikan air. H2O. So, saya ulang lagi sekali, asid karboksilik bersifat asid. Bila dia bertindak balas dengan base, dia akan menghasilkan garam. Garam dengan apa? Garam dan air. Itu yang kamu belajar dalam bab 8. Bab 8 tingkatan 4. Kemudian, asid karboksilik juga, tulis ya. Asid karboksilik juga akan bertindak balas, boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Kamu dah belajar sebenarnya dalam tingkatan 4. Bila asid bertindak balas dengan logam. Asid, logam karbonat. Logam karbonat, asid tindak balas dengan logam karbonat. Apa yang akan terhasil? So, kamu dah belajar dah sebenarnya. Asid yang ini, bahagian yang negatif dia, dia akan combine, dia akan berkolaborasi. Dia akan combine, join together with the natrium kat sini. Natrium kat sini. Sebab itu dia akan terhasillah natrium etanoid. Natrium etanoid. So yang ini apa yang terhasil? Yang ini adalah kalau apa-apa pun lah asid bertindak balas dengan bahan logam karbonat, dia mesti akan menghasilkan gas karbon dioksida. Dia ambil daripada sini. CO2. Ni ada 3, CO2. So, O satu lagi, dia akan combine dengan H kat sini untuk menghasilkan air. Untuk menghasilkan H2O. Untuk menghasilkan air. Kemudian, tindak balas yang kedua. Perlahan-perlahan kita belajar, slow-slow. Asid karboksilik. Dia sejenis asid. Bila asid tindak balas dengan logam, asid tidak balas dengan logam. Contohnya macam hari tu kamu buat zinc.
Kamu tidak balas dengan HCl. Okay, mesti kamu akan dapat garam dan gas apa? Hidrogen. Sama juga macam ini. Asid karboksilik tambahkan dengan logam, kamu akan dapat gas hidrogen. Dan satu lagi adalah garam. Garam apa? Okay, dia adalah karboksilik, so dia adalah garam karboksilat. Okay, garam karboksilat. Okay, macam mana tindak balas ini terjadi? Okay, so tindak balas ini terjadi. Okay, yang pertama, okay, kamu tengok betul-betul. Okay, yang ini sekali lagi, yang ini keluarkan H. Dia akan combine dengan Mg. So, oleh sebab isinya ada dua, so dia akan jadi magnesium ethanoate. Magnesium ethanoate. Sebab ada dua. Kenapa cikgu buat dua? Okay, macam ini. Macam mana dia boleh terhasil ini? Bagaimana dia boleh terhasil ini? Tengok betul-betul. Magnesium, charge dia adalah 2+. Ethanoate, CH3COO-. Charge sini ada 1. Charge sini ada 2. Bila dia bercantum, dia akan jadi, ini jadi 2 kan? So, you bracketkan CH3COO, tutup bracket, jadikan 2. Jangan pula kau buat 2 kat depan. Okay. Bila 2 dekat sini, letak sini 2. Mg letak di hujung. Sama juga konsep dengan cuprum. Okay. Cu dengan Cu ni charge dia 2+. Ethanoate ni charge dia COO-. So, ini berapa? Ini 2. Ini berapa? Ini 1. So, crosskan. Jadi Cu, CH3COO in bracket 2. So, that's why how you can write this. CH3COO dalam bracket 2, letakkan Cu. Okey. Kemudian inilah. Okay, inilah yang akan, kenapa? Sebab ini 1 pula cikgu. Sebab natrium ni charge dia 1. Okay, ethanoate charge dia 1. So, 1 dengan 1, dia tak ada bracket ke apa. So, teruskan sahaja CH3COO-Na. Faham tak? Faham tak Alia, Senren? Did you understand? Boleh faham tak? Bagaimana tindak balas ini berlaku? Boleh? Wuih, koma. Okey. Boleh tu. Boleh, ya Allah. Yang lain semua mungkinlah dia tengah berawang-awangan ataupun tidak dengar suara Cikgu Ziana yang kuat ini. Okey, so kita tengok. Ini yang Cikgu cakap tadi. Inilah yang Cikgu cakap tadi. Macam manalah dia terhasil yang ini. Itu. Okey, itu. Okey, itu sahaja yang kamu belajar sebenarnya. Okey, untuk sifat kimia ada 3. Yang pertama, cikgu ulang dengan base. Yang kedua, dengan logam karbonat. Yang ketiga, dengan logam. So, 3. So, boleh ingat? 3. Okey, dia sama macam tindak balas asid. Okey, kemudian, tindak balas dengan alkohol. Bila ini kaitan dengan ester, tindak balas alkohol, karboksilik akan menghasilkan ester. So, kamu tengok sini. Asid karboksilik tambahkan dengan alkohol, dia akan dapat ester. Tindak balas tu mesti dengan asid sulfuric concentrated ataupun yang pekat. Okey, asid sulfurik yang pekat untuk menghasilkan ester dan air. Okey. So, bagaimana tindak balas ini berlaku? Cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul cikgu tulis ya. Okey. Ini adalah karboksilik asid. Okey, so daripada sini, okey, daripada karboksilik, OH dia akan keluar. Daripada alkohol, H dia akan keluar. So, bila dia combine, dia dia bergabung. So, bila dia bergabung, so CmH2mCOO yang ini, okey, akan bergabung dengan C2H2N tambah 1 O. Sebab tadi H dah keluar, OH dah keluar. Okey. So, bila dah keluar, dia akan dapat ester. Ester, okey, ingat ester yang ada perkataan oik, ethanoate. Nanti kita akan belajar. Okey. Tindak balas ini kita panggil sebagai pengesteran. Esterification. Pengesteran. Okey, dengan kehadiran, mesti tulis ya, asid sulfurik dalam keadaan concentrated, iaitu dalam keadaan pekat. Asid ini sebagai mangkin. Asid ini sebagai mangkin. Okey, cuba tengok yang ini. Ini yang cikgu cakap tadi.
Asid karboksilik dia akan buang OH. Daripada alkohol dia akan buang H. Okey. Dia berbeza dengan macam atas tadi. Yang tadi cikgu kata keluarkan H. Yang ini dia nak keluarkan OH untuk menjadi ester. Okay, bila dia keluar yang ini, dia akan combine kat sini, dia akan gabung. Kau nampak sini C double bond O, dia gabung dengan O. O daripada mana? O daripada alkohol. So maksudnya kau bawakan dia macam ni. Okay, O kat sini. Masuk sekali dengan ini. Masuk sekali dengan ini. So, kamu akan dapat air. Okay, so asid etanoik. Etanoik ada 1, 2, C. So, namanya etanoik. Tindak balaskan dengan etanol. Okay, etanol ni maksudnya dia ada 2 karbon. So, etanol. So, kemudian dia akan menghasilkan etil etanol. Cikgu, mana etil? Okay, etil yang ini. Saya dah ajar hari tu mengenai penamaan, tak silap saya. So, ini adalah etil. Cikgu, kenapa cikgu namakan etil? Sebab dia ada 2 C. Kenapa YL? Sebab dia adalah yang ini kena kumpulan alkil. Functional dia adalah alkil. Okay. Contoh dia ada 2, etil. Kalau dia ada 3, propil. Kalau dia ada 4, butil. Dia kalau ada 5, pentil. Okay. So yang ini pula, yang hujung ni, kamu namakan daripada sini. Okay. Yang ini. Cikgu silap. Okay, yang ini. So yang ini kita panggil dia etanoat. Kenapa? Ada 2 C, yang ada dia ada O. So namanya etanoat. Etil, yang ini etil, yang ini adalah etanoat. Okay, etil, etanoat. Okey. Faham? So ini adalah proses pengesteran ataupun esterification menggunakan asid sulfurik pekat, okey, sebagai mangkin. Okey, daripada asid etanoik akan dikeluarkan OH. Daripada alkohol akan dikeluarkan H. Bila dia combine, yang bahagian alkohol kamu jadikan dia alkil ataupun tengoklah etil. Yang bahagian karboksilik O1, etanoat. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, etil etanol ialah cecair tanpa warna. Maksudnya that is a colorless. So, cecair tanpa warna, okey, yang mempunyai bau manis buah-buahan. Okay, yang ini yang kita panggil fruity smell. Okey, kadang-kadang ada pelajar dia buat pleasant smell. Salah. Bau yang wangi. Dia adalah bau manis buah-buahan. Fruity smell. Bau manis buah-buahan. Ada setengah budak dia kata bau wangi. Tak boleh. Salah. Okay. Dan tidak larut dalam air. Okay. Oleh sebab dia adalah organik. So, dia tak larut dalam air. Ini adalah salah asid yang kamu tahu. Asid ya, yang kamu tahu dalam bab 7 kamu belajar tahun lepas. Okay. Bab 6 ke? Bab 6. Okay. Yang kamu belajar. Asid bertindak balas dengan air untuk menghasilkan air hidrogen. Maksudnya dia soluble dalam air, dia larut dalam air. Tapi untuk karboksilik, asid karboksilik dia tidak asid karboksilik untuk ester. Okay, untuk ester dia tak larut di dalam air. Okay, sebab dia adalah karbonik. Okay, dia terapung dan membentuk satu lapisan di permukaan. Terapung dan membentuk one layer, okay, di atas permukaan at the surface of the water, dekat permukaan air. So asid sulfurik ini, okay, namanya kamu tidak balas tadi, tindak balas pengesteran. Okay. Okay, apa yang kamu kata ni? Tahukah kamu bahawa ini tadi saya dah cakap lah. Okay, yang mana daripada asid karboksilik dia akan keluar OH. Daripada alkohol dia akan keluarkan H. Okay, yang mana pembentukan air lah dekat sini. Okay. Kemudian kamu nak belajar mengenai sifat kimia ahli siri homolog asid karboksilik yang lain. Okay, semua ahli siri homolog asid karboksilik mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, okay, iaitu karboksil. Okay, semua sama. Okay. Tak kira salah dia etanoik ke, metanoik ke, propanoik ke, semua dia punya functional group ataupun kumpulan berfungsi dia adalah sama. Dan dia menunjukkan sifat kimia yang sama. Okay, sifat kimia. So, macam mana kita nak tengok sifat kimia ni? Kamu kena buat eksperimen lah. Okay, yang pertama, kamu akan tindak balaskan dengan logam.
So, asid tadi cikgu kata apa-apa pun bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Metal karbonat akan menghasilkan gas karbon dioksida. Bila tidak balas dengan logam oksida, dia akan menghasilkan oksida. Dia akan keluarkan kuprum ni daripada larutannya. Okey. Kemudian, faham tak asid karboksilik? So, saya ulang lagi sekali. Tak ada ulang sangat. Okey. Dalam nota kamu perlu ada yang pertama pembentukan asid. Okey, pembentukan asid. Okey. Yang kedua, tindak balas asid karboksilik. Yang ketiga, proses pengesteran. Okay, so itu sahaja untuk karboksilik. Okey. So hari ni kita nak masuk sikit mengenai ester. Sikit je. Okey. Janganlah kata cikgu banyak sangat cikgu bagi ni. Okey. Sebenarnya dia punya itu adalah sikit saja, tak banyak. Sebab kamu dah belajar mengenai bagaimana ester itu terbentuk. Okey. So ester tadi saya ulang balik sebab kamu dah belajar pun, saya dah ajar hari tu. Okey. Ester, okey, tadi kamu tahu bahawa ester bau dia bau buah-buahan. Okey, sebab itu pernah tak makan aiskrim strawberry ataupun aiskrim apple hijau, green apple. Yang itu semua adalah flavor. Ataupun kita nak panggil dia perisa ataupun bau buah-buahan, dia adalah daripada ester. Sebenarnya dia masukkan unsur ester dekat dalam tu. Okey, so dia kata, cikgu saya makan aiskrim perisa strawberry. Pada bungkusan aiskrim ada kata perisa strawberry. Okey, adakah strawberry tu ada wujud dalam perisa strawberry tu adalah strawberry sebenar? Okey, sebenarnya dia kata, cikgu kata perisa strawberry itu bukan strawberry sebenar. Dia adalah etil heksanoat. Dia adalah etil heksanoat yang mana salah satu siri homolog dalam ester. Okey. So, ester dia bukan hidrokarbon. Okay, kenapa dia bukan hidrokarbon? Sebab selain daripada karbon, hidrogen, dia juga ada oksigen. Kalau hidrokarbon saja maksudnya apa? Ingat ke? Ke tak ingat? Okay, kalau hidrokarbon saja maksudnya dia ada unsur karbon dan hidrogen saja. Kalau bukan hidrokarbon maksudnya dia ada selain daripada karbon dan hidrogen. So the add-on is oksigen. So kumpulan berfungsi dia adalah karboksilat. Karboksilat ni yang duduk tengah-tengah tadi. Okay. So ini adalah general formula ataupun formula AMP. Okay, yang tadi pun saya dah sentuh. Hari tu pun saya dah sentuh CmH2m tambah 1 COO CnH2n plus 1. So M kat sini boleh start daripada kosong. Tapi kalau N dekat sini dia tak boleh start daripada kosong. Dia mesti start daripada 1. So ester dekat sini, okay, ester dekat sini adalah bagaimana penghasilan ester. Tadi dah kamu belajar. Apa tadi? Okay, apa dia? Siapa-siapa boleh jawab? Tindak balas siapa? Tindak balas antara asid karboksilik, alkohol untuk menghasilkan ester dan air. Ini pun tadi dah kamu belajar. Okey, so untuk yang chapter ester ini, untuk satu topik ester ni tak payah kamu banyak nak buat. Kamu hanya buat yang ini je. Okey, buat general formula dia dan kumpulan berfungsi. Kamu dah buat cikgu, saya dah buat cikgu yang hari tu. Okey, alhamdulillah kamu dah buat. Okey, so formula AMP dia begini. Okay, ini adalah alkohol. So, yang hujung ini adalah daripada alkohol. Tadi cikgu cakap tadi. Ini daripada alkohol. Yang ini adalah daripada kamu punya karboksilik. Okay, yang ini kamu namakan dia ada 2 C. So, maksud dia adalah etil. Ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 butan. Tu tambahkan O1. Butanoat. Okay. Okay. Ini adalah nenas. Nenas ini adalah etil butanoat. Kalau kamu pernah minum ataupun apa-apalah perisa nenas, dalam gradient tu mesti dia ada etil butanoat. Okey. Apple. Contohnya, sedapnya. Apa namanya? Sabun ni macam berbau apple. Apple hijau, green apple. Sebenarnya dalam kandungan dia ada metil butanoat. Okey. Kemudian, dalam ini penamaan. Tadi nama pun cikgu dah sentuh. Okey, yang mana
kamu kena namakan yang bahagian pertama daripada alkohol. Jadi daripada alkohol kena letakkan nama IL. Okay, IL. Contohnya kalau dia ada 3C, propil. Kalau dia ada 5C, pentil. Okay. Bahagian yang kedua yang ini, yang ini kamu namakan OIC tadi, tukarkan kepada OY. OIC tukarkan kepada OY. Contoh, alkohol dia adalah metanol. So, tukar kepada IL, metil. Yang kedua adalah asid metanoik, OIC tukarkan kepada OY. Asid jangan tulis. So, metil, metanoid. Yang ini jangan sambung dia. Dia tak sambung. Dia adalah berpisah. Etanol tukar etil. Etanoik, etanoid. Etil, etanoid. Propanol, OL terkeluarkan. Yang ini daripada sini. Daripada sini kamu dah keluarkan. So, tambahkan IL. Propil. Propanoid. Itu adalah penamaan. Ini pun sama juga. Ini adalah penamaan juga. So, sama lagi. Sekali lagi dia kata singkirkan OH daripada karboksilik. Singkirkan H daripada alkohol. So, bila gabung, kamu akan jadi ester. Yang inilah. Karboksilik. Ataupun dia punya kumpulan berfungsi lah. Karboksilat. Karboksilat. Kemudian, lama. Salah. Kemudian ini pun sama. Kamu dah belajar tadi. Buatkan dalam nota kamu satu contoh lah. Contoh. Ini pun cikgu dah tunjuk. Tak ada masalah. Pastikan kamu letakkan asid sulfurik pekat. H2SO4. Itu sahaja. Tuliskan formula molekul. Cuba jom kita buat sama-sama. Metil metanoid. So, metil dia ada met. So, ada satu je C. So, C satu je. H kat sini lah. So, metil. So, yang ini dia akan gabung dengan O. Metanoid. So, pun sama juga. Dia ada satu C. Yang mana double bond O. Lepas tu 1, 2, 3, 4. So, H ada 1. So, ini adalah metil metanoid. Etil propanoid. Jom. Sama-sama. Etil. So, etil. So, ada 2 C. 1, 2. Kemudian, tengah dia mesti O. Kemudian, yang tengah ini. Apa benda yang kamu nak buat kat sini? Propan. So, propan. 1, 2, 3. Pastikan yang ini ada double bond O. 1, 2, 3, 4 dah cukup. 1, 2. So, H kat sini, H kat sini. 1, 2, 3, 4. So, H kat sini, H kat sini, H kat sini. Cuba kamu tuliskan dia punya formula. So, kamu tuliskan yang ini dulu. C3, salah. C yang ini ya. Nah, yang ini dulu. Ini dulu. C2, H5, CO. Sekali lagi. C2, H5, COO, C2, H5. Yang ini. Kompartmen dia. This is a kompartmen. Kalau yang ini pula. Sini adalah CHOOCH3. Begitu. So, tolong buatkan nombor 3. Tolong buatkan dalam buku kamu nanti nombor 3. Sifat fizik. Oleh sebab dia adalah organik, so dia mempunyai ketupan yang rendah dan kurang tumpat daripada air. Kedua, bau dia manis, buah-buahan. Ketiga, oleh sebab dia kovalent, so dia tak larut dalam air. Dia tak larut dalam air. Dia hanya larut dalam pelarut organik sahaja. Ester yang ringkas, cecair tanpa warna. So, dia adalah colorless. Dia tak ada warna. Kuning ke hijau ke tak ada. Kemudian, ester yang ringkas adalah sangat tidak stabil dan meruap dalam sebilik. So, ini adalah sifat fizik dia. So, kita nak tengok. Ini adalah tindak balas etanoik dengan etanol. So, ini adalah proses pengesteran. So, macam mana tadi?
Alkohol kamu masukkan dengan asid etanoik dan campurkan asid sulfurik pekat. So, bahan yang kamu akan dapat nanti adalah ester. So, warnanya mesti akan jadi colorless, tidak berwarna. Bau, fruity smell, bau manis buah-buahan. Ketelarutan, okay, ketelarutan dia tak larut di dalam air. Okay, dah siap. Okay, boleh ke? Boleh ke? Ha? Boleh tu. Boleh. Syamil je yang jawab. Yang lain mana? Sedih saya hari ni. Pelajar Azizia ni mana pelajar yang lain? Dah tak ada suara ke puasa kot, ya? Okey, jom kita jawab soalan ini. Uji diri 2.3. Okey, nanti kamu kena buat dalam buku kerja. So, yang buku kerja tu nanti untuk kerja sekolah. So, sekarang ni saya nak kamu buat uji diri 2.3. Okey, tulis tajuk sekarang. Uji diri 2.3. Saya tunjukkan kat kamu. Okey, soalan nombor 1. Cuba tengok betul-betul. Okey, cuba jawab soalan ini. Textbook. Okey. Bandingkan dan bezakan kejelagaan nyalaan sebatian P. Okay, P ni kamu tahu dia C3H8, maksudnya dia adalah alkana. Dengan Q. Q ni kamu tahu bila C3H6 dia adalah alkina. Cikgu, macam mana cikgu boleh tahu? Kan kita pernah belajar CN H2N plus 2 ini untuk alkana. CN H2N ini adalah untuk alkina. Okay. So dia kata berbeza. Terangkan jawapan kamu. So kalau kamu nak terangkan jawapan, kena ada calculation. Okay. Mesti ada calculation ataupun pengiraan. So macam mana kamu nak kira ni? Cuba. Siapa-siapa boleh cuba? Siapa-siapa boleh cuba? Tak nak cuba? Okey, pertama cikgu nak tunjuk kamu kira dulu persen yang dekat alkina. Okey. Persen yang dekat dalam alkana. Kemudian kamu kirakan persen karbon di dalam alkina. Okey. Okay, yang pertama A1. So, jom kita buat sama-sama. Okey. Blank document. Okey. Ya. Ini adalah uji diri 2.3. So semua orang buat ya. Okey. Nombor 1A1. Okey. So, tadi Q tadi dia kata, kamu cakap Q tadi terbakar dengan apa? Lebih jelaga. Kenapa dia lebih jelaga dari P? Okey, kenapa? Okey, kemudian, okey, kamu kena kirakan persen yang dalam alkina C3H8 dengan C3H6. Persen apa cikgu? Persen karbon. Persen karbon. So, macam ini, karbon sini ada berapa? Ada 3. Berapa jisim atom untuk karbon? 12. Bahagikan dengan jisim molar dia. Jisim molar ni 12 kalikan dengan 3 tambah 1 kali dengan 8. Kalikan dengan 100. Okay, semua orang kira. Tolong kirakan berapa jawapan. So, yang pertama, yang kedua ni, alkina 3 kalikan dengan 12 bahagi 12 kali dengan 3 tambah 1 kali dengan 6 kali 100. Okay, siapa dapat jawab soalan yang pertama? Berapa persen? Oi, koma. Cepat dia. Kalkulator mana? Bahagi dengan tak ada seorang pun dapat jawab. So, kamu sini kamu dapat 81.8. Betul tak? So, yang ini 3 kali 12, 36. 36 tambah 6, 42, 36 bahagi. So, sini kamu dapat 85.7. So, mana satu mustinous? So, yang ini Q lebih persen karbon dia. So, oleh sebab tu kamu tulislah peratus karbon
dalam bagi bagi jisim molekul Q lebih tinggi dari P. Oleh itu Q terbakar lebih berjelaga. Itu maksudnya berjelaga lah dari P. Okey, siap. Okey. Faham ya? So, Q ni lebih berjaga. Kalau dapat soalan ni, contohlah dalam essay equation, kamu kirakan dia punya persen dulu. Okey. Kemudian tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Jadual 2.16, okey, menunjukkan keputusan eksperimen bagi sebatian P dan Q. Okey, sekali lagi alkana dan alkina digoncang dalam air bromin. So, kamu tahu kan? Antara alkana dengan alkina, siapa yang akan bertindak balas dengan bromin? Kamu tahu alkana ni untuk substitution saja. Dia tak ada dengan air bromin. Yang ini adalah addition. So, sebab itu P ni dia tak ubah warna. Okay, oleh sebab itu P ni tidak berubah warna. Q ni dia akan dinyah warna. Maksudnya daripada warna brown, daripada warna perang, dia akan menjadi brown, akan jadi colourless. Okay, dia akan jadi colourless. Okay, soalan nombor B. A2. Apa soalan dia kat sini? Jadual menunjukkan keputusan digoncang. Okay, berdasarkan jadual terangkan perbezaan. So dekat sini kamu cakaplah. Okay, P adalah hidrokarbon tepu. Okay, kamu buat macam ni. Okay, P adalah hidrokarbon tepu. Okay. Okay, ini soalan nombor apa tadi? A2. Okay, 1, A2. Okay, kamu cakap P, ingat tau, P tu alkana. Okay, bila dia alkana, dia ada single bond dia. So, bila dia tidak balas dengan bromin, so dia tidak boleh tindak balas dengan bromin atau tindak balas penambahan. Dia hanya boleh dengan substitution dengan UV light sahaja. So, P, kamu cakap lah, P ialah, buat jawapan dia. Soalan tak payah. B ialah larutan pula hidrokarbon tepu. Okay, hidrokarbon tepu yang mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Okay, dah. Okay. Kemudian kamu cakap tindak balas. Boleh tak tindak balas penambahan? Tak boleh. Dia hanya boleh tindak balas substitution sahaja. Penukar gantian. Ingat tak? Yang kamu attack bromin ke pertama. C. Semua attack kepada double bond tu je. Double bond yang pada C saja. Okay? Tindak balas penambahan tidak berlaku antara sebatian P dengan air bromin. Okey. Ini P. So Q pula. Q ialah ini hidrokarbon tepu. So dia adalah sejenis hidrokarbon tak tepu. Sebab dia ada apa? Double bond. Double bond tu apa? Ikatan ganda dua. Yang mempunyai, salin balik ayat yang tadi, kamu tukar yang ini je. Okay. Mempunyai ikatan. Okay. Ganda dua antara atom karbon. Okay. So, adakah tindak balas penambahan berlaku? Ya. So, tindak balas penambahan berlaku. Okay. Antara molekul Q dengan
air bromin. So, kau tambah lah. Okay, kau tambahkan. Q tadi apa? C3H6 kan? So, C3H6 tindak balas dengan bromin dapat apa? So, ingat tak? Yang ini C kan? Kan? Dia double bond kat sini. So, yang ini bromin. Bromin. So, nanti ini H, 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 H. So, yang ini, bromin ini, dia akan attack pergi ke double bond. Ini pun dia akan attack pada double bond. So, double bond nanti dia akan jadi single bond. So, dia akan jadi C, C, C. Sini ada bromin. Sini ada bromin. So, dia jadi single lah kat sini ya. Ikatan tunggal. Okay, ini H tadi. So, ini H yang tadi kekalkan. Sama aja. Kamu hanya tambahkan Br sahaja. So, yang ini apa formula dia? C3H6 Br2. Ada tambah apa lagi? Tak. Inilah kita panggil penambahan. Maksudnya kamu tambahkan unsur bromin ni ke dalam yang double bond. Ikatan yang ganda dua ni. Dia tak boleh attack kat sini ya. Yang ini adalah single. Single dia tak boleh. Dia hanya untuk double saja. Okey, dia akan attack kat situ. Okey. Boleh ya? Okey, tak apa. Tolong salin sekejap. So, hari ni kita sampai 1,5 kan? So, hari Rabu nanti kita cuti Wesak. Okay? Tapi tak apa. Cikgu akan bagi ke offline. Okay? Cikgu akan bagi video. Tapi siapa yang nak masuk kelas online cikgu dialu-alukan. Okay? Kemudian kita tengok soalan nombor B. Okay? Harapnya kamu dah salin. Okay? Kemudian kalau lambat salin pun tak apa. Cikgu akan bagi video. Okay? Kemudian tengok soalan nombor B. Okay? Soalan nombor B dia cakap. Okay. 2.3 gram sebatian R. Yang ini adalah salah satu contoh penyelesaian masalah ya. Sebatian R terbakar dengan lengkap. Dengan oksigen pula dia kata. So R tadi apa? Alkohol C2H5OH. Yang berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Ingat tak cikgu cakap apa-apa sebatian organik bila kamu bakar saja kamu akan dapat karbon dioksida dan air. So, tuliskan persamaan. Ini 2 markah. Kemudian lepas tu dia suruh kamu kirakan isi padu. Dapat saja soalan macam ini, tolong buat dia punya persamaan dulu. Buatkan dia punya persamaan dulu. So, ini adalah C2H5OH. So, kita try buat. Buat sama-sama dengan cikgu. Tapi tak apa, buku kerja nanti kamu yang kena buat sendiri. Buku kerja kamu kena buat sendiri. Buku ini, yang ini tak apa, cikgu boleh guide kamu. B. B ya. Soalan B tadi C2H5OH kan, betul kan? Alkohol ini apa ni? Etanol. Tindak balaskan dengan oksigen. So apa-apa pun cikgu kata dia mesti pembakaran mesti akan dengan 2 produk je, iaitu karbon dioksida dan air. So macam mana kamu nak seimbangkan? So dekat sini kamu letak ini ada 2, H ada 5, ini ada O, ini O2. So pertama cikgu kata seimbangkan C dulu. So C sini 2, ni ada 1. So letak sini 2. Contohlah ya. Letak sini 2. So letak sini 2 tapi H kamu nanti dia akan jadi berapa? Ni tadi ada 6. So, sini ada 2. So, nak jadikan dia 6, letakkan 3 kat sini. So, letakkan 3 kat sini, oksigen jadi apa? 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. So, letak sini 7/2. Cikgu, saya tak nak dalam bentuk pecahan. Ya, boleh. So, 2 ni nanti kalikan dekat atas dia. 2 tadi kalikan dengan sini. So, dapat 4. Ingat lagi tak yang ini cikgu ajar dulu? 2 ni pergi ke sini. 2 kali 3, 6. So, 2 CH2 tambah 7 O2. CO2. 4 CO2. Cikgu tulis balik lah. 2 C2 H5 OH tambah 7 O2. Kalau boleh jangan buat bentuk pecahan ya. Sebab kamu nak selesaikan masalah. Bila selesaikan masalah 4 ni. Kamu tak dapat nak jawab. Kemudian kamu keluarkan maklumat. Maklumat yang dia bagi adalah R ini dia punya jisim dia 2.3. So, dia nak apa? Dia nak ini. Dia nak
isi padu. So, kamu dah belajar kan bab 3 kan? Hari tu kita dah buat kan? Apa-apa pun cikgu kata, maklumat yang dibagi carikan mol. Mol siapa? Okay, mol bagi C2H5OH. So, kamu nak tulis apa yang kamu cari. Kalau kamu hanya sekadar tulis mol sahaja salah ya. Kamu kena tulis kamu cari apa. So, ini step 1. Cikgu dah ajar berapa step? 3 step. Okay, cikgu dah ajar ya. Jangan, kalau salah, kalau keluar soalan begini, penyelesaian masalah, kalau salah, siap korang. So, 2.3 bahagikan dengan berapa GC molai ni? So, 12 kali 2 tambah 1 kali 5 tambah 16 tambah 1. So, kamu akan dapat, kirakan kalkulator please. Berapa? Kirakan sekarang. Siapa yang cepat? Cikgu ke kamu? Okey, cikgu dapat 0.05 mol. Lambat orang. So, buatkan nisbah. So, nisbah ni antara siapa? Antara, okay, step 2, C2H5OH dengan CO2. Daripada persamaan, dekat sini adalah 2 mol. Dekat sini dia adalah 4 mol. Ni. Nampak tak? Ini 4, ini 2. Okey. Kemudian keluarkan maklumat yang kamu dapat. Maklumat kamu dapat ini kan? So, keluarkanlah 0.05 mol. So, kalau ini 0.05 dah, ini berapa? So, 0.05 kali 4 bahagi 2. So, kamu akan dapat 0.1 mol karbon dioksida. Dah siap ke? Belum. Okay, step yang nombor 3 adalah kamu kirakan apa yang dia nak. Dia nak apa ni? Dia nak isi padu. Isi padu siapa? Isi padu karbon dioksida. Tulis. Jangan malas. Okay, isi padu dia. So, kamu dah dapatkan mol. Kalikan dengan nak kira isi padu. Kamu kirakan dia bagi apa? Molar volume. Dia bagi apa molar volume kat situ? 24. So, kalikan. Kamu akan dapat 2.4. Unit jangan lupa. dm cube. Cikgu, saya nak convert kepada cm cube boleh? Boleh. So, kalau nak cm cube, kalikan dengan 1000. So, kamu akan dapat 1, 2, 3. 2400 cm padu. Okay. So, ini boleh, ini pun boleh. Okay, ingatkan lagi sekali. Kena tulis yang ini. Nisbah, buat macam ini. Okay, buat macam ini. Isi padu apa kamu cari? Okay. Syamil. Okay, Syamil. Okey. Okey, faham kan? Dah belajar dah. Mantap dah sebenarnya bab 3 yang kita cikgu ajar tu. Dah mantap. Okey, hebat kamu semua. Okey, so. Okey. Saya bagi masa untuk kamu tulis. Okey, 1 minit. Harap kamu fahamlah. Okey, walaupun kita belajar secara online pun, kamu kena, cuba untuk faham. Kalau tak faham, buka balik video cikgu, tolong tengok balik. Yang ini jangan risau, cikgu cakap bahasa Melayu semua. Okay, walaupun ada slang-slang sikit-sikit bahasa Inggeris. Okay, ini faham. So, Alhamdulillah faham. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, dia tangkap tentang apa? Okay, cuba tengok ya. Sebenarnya, okay, kalau untuk pengetahuan kamu, bagi saya, ini pendapat saya lah. Soalan dalam buku teks ni memang dah cantik, dah hebat. Memang kamu boleh guna berbanding dengan yang form 4 ni tak berapa sangat. Tapi form 5 ni saya yakini. Okay? Soalan standard dia soalan SPM. Okay? Nyatakan, okay, dua sebatian daripada jadual 2.15 dia kata. Yang mana boleh bertindak balas menghasilkan ester. So, ingat balik. Tadi ester kita belajar apa? Bila tindak balas antara siapa? Karboksilik dengan asid. Okay, dia namakan. Lepas tu dia suruh lukiskan pula. So, kamu tengok. Siapa ester? Siapa ester? Siapa? Apa bahan dia? So, bahan antara R dengan T. Ini alkohol. Ini adalah karboksilik. So, jom kita lukis. Dia nak apa tadi? Namakan. Okay, bila namakan, kamu kena namakan lah nanti. Nyatakan. Nyata. So, nyatakan inilah C2H5OH dengan CH3OH. Okay. So, nyata. Bila dia kata nyata, kamu boleh namakan dia R dengan T ataupun, sorry. Okay, kalau dia kata nyatakan, kamu boleh buat macam ni. Nama. Okay, C, okay, R dan T. Dekat sini kamu dah dapat satu markah. Cikgu, saya nak tulis formula tadi boleh? Boleh. Kemudian saya nak namakan? Boleh. Tapi bahayalah kalau kamu salah nama.
Kadang-kadang kita ni nak cepat kan. So yang ini daripada alkohol dia adalah tadi apa? C2 C2H5OH. Dia punya ni dia C2 apa tadi? CH3 CH3COOH. Okey. So macam mana kita nak combine? So cikgu cakap tadi, okey, yang pertama kamu ambil daripada karboksilik dulu. So karboksilik dia suruh kamu lukiskan kan? So kamu lukislah. So ini ada berapa? 2C. So 1 2. So dekat sini ada H. So yang ini apa? COO. So double bond O. Yang daripada sini kita buang apa tadi? Cikgu kata dia akan buang OH. Okay. So buang OH. Yang ini tadi buang H. So dia buang, ini dia buang. So tadi C2. So ni ada O. So terus combine O kat sini. Ini O daripada alkohol tau. So C2. So 1 2. So ini semua H lah. Okay. So macam mana kita nak namakan? So kamu namakan yang sebelah sini dulu. Kemudian baru kamu namakan sini. So ini ada berapa? 1 2. So etil. Ini apa? A2 juga. Etanoat. Siap. Okey. Boleh. Okey, kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini dah salin ke? Okay, cikgu bagi masa. Tolong salin. Okey. Tengok yang ini. Hari ni kelas kita sampai 1:30 kan? Okey, yang ini. Okey, baik. Balik. Okey, cikgu nak buka soalan. Ada soalan? Okey, ni. Okey, cuba tengok soalan dia. Okey, soalan yang seterusnya dia kata. Okey. Asid X. Okey, asid X ada apa? Etanoid kan? Digunakan asid, bukan etanoid, asid X. Asid X digunakan sebagai mangkin. Okey, semasa proses pengesteran. Apa nama asid yang kita guna untuk pengesteran? Satu je asid. Asid sulfurik pekat. Okey. So apabila asid X yang pekat tertumpah ke atas lantai mama, maka gelembung gas akan terhasil. Okey, maksudnya asid X tadi, asid X okey, H2SO4 dia tindak balas dengan lantai mama tadi saya kata kalsium karbonat lah. Okey, namakan asid X dan tuliskan persamaan bagi tindak balas. So, yang pertama. Okey, yang pertama saya tulis kat sini je lah. Okey, yang pertama dia cakap tentang asid X. Agak-agak apa asid? Tadi cikgu baru cakap. So, asid X itu tulislah. Alamak. Okey, asid X ialah asid sulfurik pekat. Okey. Kemudian, okey, apa persamaan dia? So, tadi asid X tertumpah. So, asid X sulfurik pekat, formula dia H2SO4, tindak balas dengan lantai mama. Lantai mama ni formula dia kalsium karbonat tau, CaCO3. Okey, dia akan menghasilkan apa? So, ingat tak cikgu cakap tadi apa? Okey, Ca ni, okey, yang ini. Okey, Ca ni, okey, dia akan gabung dengan ini. So, dia akan jadi CaSO4 tambah. Ni adalah kamu punya karbonat. Karbonat ni dia akan keluar jadi gas apa tadi cikgu cakap? Karbon dioksida. Okey, tambahkan dengan O kat sini, dia akan combine dengan H2. So, dia akan dapat H2O. Siap. Belum lagi siap. Okey, kamu kena seimbangkan. So, macam mana kamu nak seimbangkan? So, sini ada H. H dekat sini ada 2. Sini pun ada 2. Okey. So, 4. Kalsium karbonat. Tak payah dah. Dah seimbang dah kan? COO4. 4 tambah 2, 6, 6, 7. 4 tambah 3, 7. Okey dah. Tak payah nak seimbangkan. Cukup. Okey. Okay, ada apa-apa masalah ke? Ada apa-apa masalah ke? Okey, boleh ke buat?
Faham ke? Laju ke? Okey. Kepala pun dah pening, ya kah? Okey. Tapi tak apa, jangan risau. Cikgu ajar slow-slow je. Okey. Kemudian kita tengok kepada buku kerja ya. Saya nak guide sajalah. Okey, sambil-sambil boleh salin. Nak salin. So, nanti minggu depan ataupun nanti hari Jumaat, Rabu nanti tak ada kelas, cikgu bagi video je lah. So, yang perlu yang kamu buat adalah apa namanya? Mengenai isomer, okey? So, tengok buku kerja. Okey, buku kerja muka surat 79. Okey, semua orang buka page 79. So, kamu perlu buat page 79 untuk masa tutorial ni. 80. Okey, 81. 82. 83. 83 soalan nombor 3 kita dah buat dah tadi. Contoh kita dah buat. Tapi yang tadi kita pakai propin kot. Dengan kita pakai lain. Yang ini dia bagi heksina dengan heksana. So nombor 1 dengan 2 dah boleh jawab. So dalam masa 30 minit ni cikgu bagi masa untuk kamu buat latihan dalam buku kerja. Okey? Siapa yang tak faham nak jawab buku kerja, okey, tolong PM dengan cikgu. Okey, yang ini kamu dah belajar semua. Okey, kalau kamu tengok page 79, asid etonaik ialah asid lemah. Asid etonaik mengalami pengayunan spiral dalam ion air untuk menghasilkan ion hidrogen. So, kamu buatlah kehadiran hidrogen dalam kepekatan yang rendah. Sebab apa? Sebab dia adalah asid lemah. So, kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Okay, C. Asid etonaik merupakan sifat kimia yang sama dengan asid yang lain. Okay. Tindak balas etonaik dengan base akan hasilkan peneutralan. Okay. E. Bila dia gabung dengan karboksilat, dia akan jadi etanoat. Okay. F. F pun sama garam. Yang ni pun kamu dah buat. F pun garam karboksilat dengan hidrogen. Okay. Kalau tidak balas dengan karbonat, karbon dioksida, air dengan garam karboksilat. Ini semua kamu dah buat tadi. Okay, kamu dah belajar dah pun. Kemudian kamu masuk kepada ester. Sifat ester tadi pun kamu dah tahu. Dia cecair tak warna, dia tidak larut, kurang tumpat, ya, tak boleh konduksikan elektrik. Okay. So, tolong jawab, ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu dengan cikgu, okey? Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak.